sepenuh pelancaran Konferensi Marah Surau Al-Hijrah yang akan dirasmikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Yaakob bin Ibrahim, Timbalan Operasi, mewakili pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ya Allah, jadikan kami dari kalangan orang-orang yang sentiasa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Seperti mana firman-Mu, barang siapa yang bersyukur, aku akan tambah nikmat-Ku kepada. Yang kerjasama, terima kasih juga kepada polis Diraja Malaysia dan juga anggota rela. Inilah kadang-kadang bila orang tengok ini ada konsert ke ada apa, baru dia tahu sikit ya. Tetapi hebatnya kita sekarang ni, insya-Allah ini baru surau, belum lagi Masjid Al-Hijrah Joget, insya-Allah. Amin amin amin. Untuk hadir bersama-sama kita pada malam ini, dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Saudara Mel Wings dan Saudara Izo Ekspedisi kerana turut hadir bagi menceriakan lagi majlis kita pada malam yang berbahagia ini. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang amat penting dan diperlukan dalam dahulu, tahun 80-an, tahun 70-an, sangat sukar kita nak mendapat tempat untuk kita beribadah atau menunaikan solat. Kalau saya masuk Kuala Lumpur tahun 80-an dahulu, masa itu saya duduk Serambut dan duduk Selayar. Jadi bila kita lalu lalang di kawasan Cokek ni, kalau kebetulan kita ingin menunaikan solat, sangat-sangat payah. Dan Alhamdulillah dengan berdirinya Surau Al-Hijrah ini, kita berharap masyarakat di persekitaran Cokek ini dapat memanfaatkan surau ini dengan sebaik mungkin. Dan kita juga seperti mana sedia maklum, Datuk, daripada dulu sampai sekarang bila sebut Cokek ini semua orang tahulah ya. Dan kalau boleh, aura daripada surau Al-Hijrah ini akan merebak ke seluruh Cokek ini, akan menyinar dia punya sinar iman itu ke seluruh lorong-lorong yang ada di Cokek ini, terutamanya lorong yang sebelah sana ya. Itulah harapan kita, sebab surau ini memberi imej yang baru kepada kawasan ini, dan mungkin nanti surau-surau yang lain akan kita lihat dari semasa ke semasa dan akan kita perbaiki seperti mana surau Al-Hijrah ini. Dia bukan saja orang datang dan pergi, tetapi adalah untuk kegunaan pertubuhan-pertubuhan NGO dan juga orang-orang yang ingin mengadakan majlis-majlis keagamaan. Kita harapkan surau inilah menjadi pusat dan tempat yang sesuai untuk mereka berkumpul. Program Imarah Surau Al-Hijrah pada tahun 2016 Masjid 1433. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji, mohon untuk terus berada di pentas, Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Belum ambil lagi. Dia tarik sekali lagi tu. Tarik lagi sekali tu. Itu ya. Syukur kepada itu dia. Bagi khas yang cantik, yang segar, pelaksanaan program Sallallahu Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi wa illallah Nur Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji bagi sebagai tanda penghargaan kepada Tuan Haji Yaakob bin Rahim yang hadir dan menggunakan majlis pada malam ini. Silakan Yang Ustaz Muhammad Yazid bin Sa'ad perlu melaksanakan ini. Terima kasih banyak Tuan Haji. Terima kasih, dipersilakan untuk mengambil tempat di hadapan. Terima kasih. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la
قوسين أو أدنى. Kita terima dan percaya secara orang panggil buta tuli. Maksudnya kita terima di atas alasan kerana Allah beritahu dan Rasul beritahu, itu saja. Tetapi soalannya, boleh tak dibuktikan dengan kaedah sains? Boleh ke tidak, tuan-tuan? Tuan-tuan Ustaz tanya ni, boleh ke tidak? Boleh. Macam mana? Malam ni kita nak bincang, nak jawab, tuan-tuan. Boleh ke tidak Isra' dan Mi'raj dibuktikan dengan cara sains? Boleh ke tidak? Sabar dulu, sabar. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah peristiwa Isra' Mi'raj ni, Rasulullah naik ke langit dan turun balik. Rekah cerita dia, tuan-tuan ni. Sebab yang lain tuan-tuan tahu belakang dah. Dah. Naik ke langit, turun balik, tuan-tuan. Pagi-pagi itu antara hadis yang sahih menyebutkan Rasulullah termenung, Rasulullah sedih. Dan antara orang awal jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Jahal. Maka Abu Jahal tanya, lebih kurang bahasa ini, tuan-tuan, ma baluka ya Muhammad, apa hal kamu sedih pagi ni? Dan nampak termenung, ngoyok je ni, tuan-tuan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam tadi bahawa aku telah Isra', aku telah diperjalankan ke Masjid Al-Aqsa. Apa Abu Jahal kata? Hari ni dapat dah. Dapat ulu daripada Abu Jahal. Kenapa? Malam tadi Muhammad kamu pergi ke Baitul Maqdis, dia dah balik pula pagi ni. Ya. Maka antara orang awal yang Abu Jahal pergi jumpa, siapa dia, tuan-tuan? Ya, antara orang awal ialah kawan yang paling rapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Iaitu Abu Bakar. Satu Abu Jahal, satu Abu Bakar. Baik. Bila jumpa Abu Bakar, maka Abu Jahal kata, anna sahibak, bahawa kawan kamu itu mengatakan bahawa dia telah pergi Isra', telah pergi ke Baitul Maqdis, pagi ni dah balik. Maka kata Abu Bakar, aw qala dzalika, betul ke Muhammad cakap macam tu? Nah, benar, Muhammad kata macam tu. Maka kata Abu Bakar, tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, inni la usaddiquhu, demi Allah aku ini akan membenarkan kata-kata Muhammad itu, sekalipun Muhammad kata itu fima ab'adu min dzalika, dia pergi lebih jauh daripada itu. Muhammad tu kalau pergi naik ke langit turun balik pun aku percaya. Ini kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma, tuan-tuan, ini kehebatan Abu Bakar, lalu dapat gelarnya apa dia? As-Siddiq. Tak banyak tanya. Orang sekarang, tuan-tuan, Ustaz, boleh ke tidak Isra' Mi'raj dibuktikan dengan cara sains? Nak jawab macam mana ni, tuan-tuan? Baik, yang pertama sekali, saya nak sebutkan bahawa Isra' dan Mi'raj adalah perkara mu'jizat. Mu'jizat ni maksudnya daripada perkataan a'jaza yu'jizu i'jazan fa mu'jiz. Dia keluar lagi dengan mu'jizat akhirnya, tuan-tuan. Maksud mu'jizat ini ialah apabila Allah beri kepada satu orang Rasul, bila dia buat dia mu'jizat tersebut, maka tidak ada manusia boleh lawan balik. Sebab apa? Dia maksudnya melemahkan. Ini makna asalnya mu'jizat, melemahkan orang lain. Sebagaimana kisah Nabi Musa AS. Tuan-tuan, Nabi Musa AS, tuan-tuan sedia maklum dia berlawan dengan Fir'aun, kan? Manusia paling zalim di atas muka dunia pada zaman Nabi Allah Musa, zaman Bani Israel pada masa itu. Siapa dia? Namanya Fir'aun. Ada yang kata Fir'aun Ramses, yang betul tak kira. Yang pentingnya Allah sebut dalam Quran Fir'aun. Tuan-tuan, apabila Fir'aun ini
cari Nabi Musa, nak marah kepada Nabi Musa ini, antara yang Fir'aun buat ialah dia panggil Nabi Allah Musa AS, fajumi'a as-saharatu limiqat yawmin ma'lum. Dia panggil Nabi Allah Musa, dia kumpulkan bersama-samanya ahli sihir Fir'aun. Ada berapa orang sihir Fir'aun, tuan-tuan? Ramai. Semua dikumpulkan belakang, suruh berlawan dengan Nabi Musa. Bila dikumpulkan ni, tuan-tuan, maka Nabi Allah Musa AS pun datanglah. Maka Nabi Musa kata, silalah kalau kamu nak buat, saya buatlah. Mereka pun buatlah. Ikat-ikat tali campak jadi ular, ikat-ikat tali campak jadi ular. Nah, bila begitu, tuan-tuan, apabila jadi dah ular kecil-kecil banyak tu, maka tuan-tuan, Nabi Allah Musa pun duduk diam, termenung. Apa nak buat ni? Nak lawan ular kecil-kecil tu macam mana caranya? Maka tuan-tuan, Nabi Musa tak boleh buat apa, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahirin wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Wahai Musa, campak tongkat di sebelah tangan kanan kamu, maka dia akan mengalahkan semua sihir itu. Allahumma, tuan-tuan, Nabi Musa pun campaklah jadi ular besar. Bila jadi ular besar, semua ular-ular kecil itu dimakan oleh ular besar ini, tuan-tuan. Ular kecil tadi dimakan oleh ular yang besar, ular yang besar. Ahli sihir pun tak heran. Musa, kamu buat serupa aku juga. Buat apa buat? Sihir juga, sama je. Maka tuan-tuan, apabila mereka membatalkan sihir masing-masing, pada masa itulah mereka terkejut. Satu yang mereka jangkakan, apabila mereka batalkan sihir itu, sepatutnya tuan-tuan, sihir ini bila ular, tali menjadi ular, bila batalkan akan jadi tali balik. Tapi malangnya, tuan-tuan, tongkat Nabi Allah Musa yang jadi ular jadi tongkat balik, tapi tali yang menjadi ular tidak jadi tali balik, tuan-tuan. Maka pada masa itu mereka, Allah, rupanya yang Musa AS buat bukan perkara yang biasa-biasa, bukan sihir, bahkan dia adalah mukjizat. Lalu mereka qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kami mengalah, ya Allah, kami beriman kepada Tuhan Nabi Allah Musa dan Tuhan Nabi Allah Harun. Mereka beriman, tuan-tuan. Marah Fir'aun, qala amantum lahu qabla an azana lakum. Kamu masuk Islam, kamu beriman, sedangkan aku tak izinkan kamu lagi. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr faluqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Kalau kamu masuk Islam juga, maka aku kerat tangan kamu, kaki kamu dengan bentuk khilaf, tangan kanan, kaki kiri. Allahumma, tuan-tuan, mereka menjawab kepada Fir'aun, qalu la dhayd. Dalam ayat yang lain, tak kisahlah Fir'aun, buatlah apa kamu nak buat. Faqdi ma anta qad. Kalau kamu nak menjadi hakim, nak memutuskan hukuman, silakan. Tetapi innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Kamu boleh menghukum kami di atas muka dunia. Soalannya, tuan-tuan, kecilnya tidak menjadi tali balik. Macam mana peristiwa itu boleh menyebabkan beriman? Kenapa, tuan-tuan? Kerana mereka faham bahawa yang berlaku kepada Nabi Allah Musa bukan sihir, bukan sihir, tetapi berlaku pada Nabi Allah Musa ialah satu mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bahawa mukjizat ini tidak akan dapat dilawan sampai bila-bila dan tidak dapat dibuktikan. Itu asas yang pertama. Baik, nak jawab soalan ni, tuan-tuan. Kalau orang tanya lagi,
Tahulah Ustaz, mukjizat tak boleh dibuktikan. Tapi nak tahu juga boleh tak kalau kita bukti dengan sains? Nak tanya juga tuan-tuan. Okeylah kita jawab. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran ada banyak ayat. Ayat Quran ada berapa tuan-tuan? Ada berapa? 300. Siapa dapat jawab sila angkat tangan, Ustaz nak bagi hadiah sekarang. Berapa jumlah ayat Quran? Kecuali ustaz-ustaz kita tak boleh lah. Ustaz-ustaz Jawi tahu belakang. Siapa tahu? 365. Berapa ayat? Berapa adik? 365 ayat. Angkat tangan tadi, jawab kan? Aku nak bincang dulu pula dah. Berapa adik? 6,666. Jawapannya tidak tepat. Baik. Jawapan sebenar apa sekarang? Jawapan sebenar ayat Al-Quran yang paling rajih. Kalau nak rujuk dalam tafsir Al-Munir, 6,236 ayat. 6,236. Ingat. Baik, lepas ni kalau tuan-tuan beli motor kereta, kalau Datuk beli kenderaan baru kan, ambil nombor Datuk. Accident insya-Allah. Apa yang beli motor Jangan Ustaz saja Ustaz, itu bukan itu sebenarnya. Tapi nak beritahu tuan-tuan, tujuannya nak mengingat ayat Quran. Jumlahnya berapa? 6,236. Boleh ingat ke tidak? Macam tak kuat aja. 6236. Itu baru-baru dengar. Baik. Muslimin rahmati Allah sekalian. Di dalam ayat ini tuan-tuan yang berkaitan dengan sains, kata Dr. Zakir Naik ada hampir 1000 ayat yang berkaitan dengan sains. Tuan-tuan carilah dalam YouTube banyak. Baik. Yang berkaitan dengan sains ini tuan-tuan, sebahagiannya telah dibuktikan oleh sains benar, sebahagian. Dan banyak lagi sains tak jumpa. Baik, saya nak sebutkan. Yang pertama tuan-tuan, dalam surah Al-Anbiya ayat 61. Ni nak tiup cara Dr. Zakir Naik kan. Baik tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Adakah kamu tidak melihat bahawa langit dan bumi, annas samawati wal ard kanata ratqan, asalnya satu, fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan langit dan bumi itu dalam Quran. Maka sains pun kaji dah tuan-tuan. Pada tahun 1978 dua orang saintis namanya Penzias, nama penuh tuan-tuan cari internet. Yang kedua ialah namanya Wilson, Thomas Wilson gitulah. Dua orang ini tuan-tuan telah membuat kajian bahawa alam dunia ini seluruhnya asalnya satu objek besar. Maka bila berlaku satu letupan dipanggil Big Bang Theory. Big Bang ini letupan besar telah berlaku yang akhirnya menjadi langit, menjadi bumi, menjadi bintang, menjadi seluruhnya tuan-tuan, itu berasal daripada letupan tersebut. Allahumma tuan-tuan, teori ini rupanya telah memenangi hadiah Nobel. Bukan Nobel ya, Nobel, hadiah diiktiraf oleh seluruh dunia. Tetapi rupanya Al-Quran telah menyebutkan teori ini bila tuan-tuan? 1400 tahun yang lepas. Orang Islam tak dapat nak kaji, orang kafir juga yang kaji itu. Apa nak buat? Tak apalah, pengajian itu nombor 2. Yang penting ialah Quran telah sebut yang sebelum ini. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, matahari, matahari dia ada sinar pancarannya. Soalan Ustaz, bulan ada ke tidak? Kita belajar sains kan masa sekolah dulu kan? Bulan ada cahaya, warna ada cahaya ke tidak tuan-tuan? Adik-adik belajar kan? Ada cahaya ke tidak? Tak ada. Habis cahaya bulan tu daripada mana? Ya, daripada matahari. Itu kajian sains. Tuan-tuan, Masya Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yunus ayat ke-5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan
matahari ada dhiya, pancaran. Ni kita kata pancaran cahaya tuan-tuan, itu pancaran matahari ada dhiya. Wal qamara nura, dan bulan pula ada wal qamara nura, ada cahaya. Matahari Allah sebut dhiya, bulan Allah sebut nur. Sabar dulu. Dalam ayat surah Al-Furqan ayat nombor 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha hebat Allah, maha agung Allah Subhanahu wa taala menjadikan di langit sana buruj, ada bintang-bintang. Daripada bintang ini tuan-tuan ada jadi seperti lampu, kemudian wal qamara nura, dan ada bulan yang wa sirajan wa qamaran munira, dan bulan yang munir, yang bercahaya. Tuan-tuan, antara dhiya, cahaya matahari, dan nur dan munir untuk bulan, Allah guna dua perkataan berbeza. Matahari dhiya, bulan nur ataupun munir. Maka tuan-tuan, ulama menyebutkan dalam masalah ini, bulan ini bukan asalnya cahaya dia, tapi matahari ini memang asal cahaya yang Allah beri kepada dia. Ini cahaya asal dia, tapi bulan ini pantulan, reflect kepada cahaya matahari. Lalu kita tengok bulan itu ada cahaya. Allahumma tuan-tuan, Quran telah ceritakan berapa lama tuan-tuan? 1400 tahun lepas, tapi orang baru jumpa sekitar puluhan tahun yang terakhir ini tuan-tuan. Allahumma. Dua. Yang ketiga, bumi mengelilingi apa adik-adik sekalian? Bumi mengelilingi, bumi keliling apa? Matahari lah. Bumi mengelilingi matahari. Baik, matahari itu bergerak atau tidak? Siapa kata bergerak, angkat tangan. Hai, tak setuju. Siapa kata tak bergerak, angkat tangan. Oh, adik-adik kita belajar sains kata tak bergerak. Sama lah macam ustaz belajar dulu masa kecil-kecil, sekolah rendah dulu tuan-tuan. Ya, sebenarnya Coket ini satu kawasan yang menjadi ingatan lah. Ya, ingatan sebenarnya pada tahun sekitar 80-an, sekolah rendah masa itu. Ya, tuan-tuan tentu ingatlah satu konsert yang dibuat oleh Allahyarham Sudirman. Ya, malam itu habis jalan-jalan Coket ni jam habis kerana konsert jalanan dibuat oleh Sudirman. Tapi tuan-tuan, hari ini mudah-mudahan kita ubahlah supaya kita buat program seperti ini supaya jam seluruh jalan, insya-Allah. Boleh ke tidak tuan-tuan? Boleh. Hai, macam tak kuat aja. Sekali lagi, boleh ke tidak? Mudah-mudahan tuan-tuan, ya tak? Kita ubahkan untuk tahun 2016 ke atas ini, biarlah kita menjadikan bukan konsert lagi lah, perkara seperti ini untuk menjadi makanan rohani kita, insya-Allah. Tuan-tuan, masuk sekolah rendah tahun 80-an. Ya. Sekarang ini homo ustaz, biarlah kekal rahsia tuan-tuan. Tak payah tahu lah. Ustaz sekarang bertugas di USIM. Mungkin pengurusi tadi sedikit silap. Tak apalah. USIM, Universiti Sains Islam Malaysia di Nilai Negeri Sembilan. Dan tuan-tuan, masa sekolah rendah dulu cikgu mengajar, dia kata matahari tak bergerak, matahari duduk diam je. Yang bergerak ialah bumi mengelilingi matahari. Tuan-tuan, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, kajian sains, ya, sains dia kaji ini, dia melihat keadaan makin dalam orang tu kaji makin jumpa, makin dalam kaji makin jumpa. Ustaz baca terakhir punya kajian sains ini ialah, terima kasih, menyebutkan bahawa sekarang kajian terbaru ini ialah matahari itu bergerak mengikut dia punya orbit dia punya paksi dia tu kan, bergerak juga matahari sekarang ini. Cuba baca kajian terbaru ini. Maknanya tuan-tuan, membatalkan pandangan lepas bahawa matahari duduk diam tak bergerak. Sebenarnya dia bergerak mengikut dia punya jalan dia. Dan tuan-tuan, dalam surah Yasin ayat 38 Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim.
wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu bergerak mengikut dia punya jalan dia, tuan, orbit dia tu. Allahumma tuan-tuan. Benar lagi Quran. 3. Yang keempat, Ustaz ada 15 hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau agak-agak kita habis dalam pukul 12 malam boleh tunggu ke tidak? Boleh.